TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot Sukses SPM 2022. Pastinya menarik. Hari ini kita nak belajar mengenai strategi untuk menjawab kertas pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik yang lebih khusus, hadis yang boleh dijadikan hujah. Tapi semestinya di situ ada guru yang akan mengajar kita. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio pada saat ini Ustaz Ayub Muhammad Ali daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, lama tak jumpa Syafiqah. Dah lama tak jumpa. Alhamdulillah, hari ini berjumpa juga. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk topik kita hadis yang boleh dijadikan hujah, kita nak belajar tapi tidak kita berdua sahaja dalam studio ni. Kita ada murid-murid yang mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Persilakan. Okey, yang pertama sebelah kanan ya. Sofia Batrisha. Okey, Sofia Batrisha. Okey. Kemudian atasnya sebelah kiri iaitu Intan Syafiqah. Syafiqah juga nama dia. Syafiqah juga. Okay. Hai. Okey, Intan Syafiqah. Yang bawah itu yang jauh sikit itu pakai kacamata itu Amir Hakim. Amir Hakim. Okay, Amir Hakim, hai Amir Hakim. Hai. Okey. Dan yang sebelahnya iaitu Danish ya. Danish. Okay, semua daripada SMK Seksyen 18. Baik, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita di Google Meet pada hari ini. Dan saya yakin murid-murid di Malaysia juga ataupun di seluruh Malaysia pun turut-turut sama bersemangat untuk belajar topik kita pada hari ini, hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi Ustaz, kita nak mulakan kelas, dipersilakan. Okay. Terima kasih Syafiqah. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan anda satu tajuk yang menarik, iaitu dalam bidang ulum Al-Quran, di bawah tajuk hadis yang boleh dijadikan hujah. Okey. Jadi sebelum itu saya nak kongsi kita punya slide, iaitu ada dua hadis yang boleh dijadikan hujah di sini, iaitu hadis marfu' dan hadis mauquf. Mungkin murid-murid tertanya-tanya, ataupun mungkin ada yang dah tahu apakah dia hadis marfu' dan apakah dia hadis mauquf. Rasanya murid-murid rakan murid di Google Meet akan cuba sama-sama merungkai, sama-sama merungkai tajuk kita pada pagi ini insya-Allah. Tapi sebelum itu saya nak paparkan satu matan hadis. Satu matan hadis marfu' ya. Ini hadis marfu'. Dalam matan ini dia berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, rawahu al-Bukhari. Maknanya dekat sini bila kita tengok matan ini, kita dah dapat tahu kenapa dia menjadi hadis marfu'. Ini yang pertama. Sebab nanti saya nak tanya murid-murid di Google Meet, apakah pengertian hadis marfu'. Kita dah tahu ini matan hadis marfu'. Jadi kena bersedialah. Yang kedua ialah hadis mauquf. Matan hadis mauquf. Apa dia matan? Matan ialah teks ataupun lafaz. Saya bacakan qala Aliyu radhiyallahu anhu hadisu an-nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaballah wa rasuluhu, rawahu al-Bukhari. Yang ini juga kita boleh kesan kenapa dia termasuk dalam hadis mauquf. Jadi oleh sebab itu mohon kepada murid-murid di Google Meet supaya kita berkongsi. Rasanya saya nak minta pertama dululah, iaitu hadis marfu'. Siapa nak jawab?
Oh, Dennis. Bagus, Dennis. Okey. Dennis, berdasarkan matan tadi, kita boleh ringkaskan apa dia hadis marfu' yang awak fahamlah daripada matan tersebut. Hadis marfu' ni merupakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ada 3, iaitu perbuatan, perkataan, pengakuan atau takrir. Okey, jadi kalau tengok matan tu, Dennis, macam mana awak kata dia itu berkaitan dengan perkataan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi Ya, wasallam. betul. Maknanya di situ ada lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu lagi saya nak tanya siapa pula perempuan pula lah. Okey. Syafiqah. Boleh Syafiqah? Silakan. Syafiqah. Syafiqah sama nama Okey, sama. silakan, murid. Apa dia hadis mauquf pula Syafiqah yang awak faham berdasarkan matan tadi? Baik, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan juga takrir atau sifat. Okey, bagus. Semua hebat-hebat belaka ni. Lain tak bukan ni mesti anak murid Ustaz Ayub ni. Okey. Jadi nak tanya lagi Syafiqah ni. Kenapa awak kata itu sahabat? Apa beza dengan marfu' tadi? Kalau marfu' tadi, matan hadisnya tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat matan hadis mauquf ni, dia tulis qala Ali. Ali itu merujuk kepada Sayyidina Sahabat. Ali, iaitu sahabat Nabi SAW. Jadi itulah yang dikaitkan dengan pengertian. Jadi dalam peperiksaan nanti, antara soalan yang dikemukakan mungkin dalam bahagian B, dalam bahagian B, soalan nombor 4, nombor 3. Antara soalannya ialah terangkan perbezaan hadis marfu' dan hadis mauquf. Jadi kalau persoalannya begini, bagaimanakah cara yang sebenar? Tadi rakan-rakan kita di Google Meet menjawab dengan baik. Jadi kalau dalam bentuk tulisan ataupun jawapan dalam kertas peperiksaan, kita boleh buat beginilah. Terpulanglah sama ada kita nak begini ataupun kita buat dalam bentuk jadual. Iaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sebab disebut qala Rasulullah SAW. Dari segi perkataan, Syafiqah, perkataan, perbuatan, pengakuan dan takrir ini semua nanti kita akan terangkan di segmen yang berikutnya lah. Manakala hadis mauquf ialah khusus disandarkan kepada sahabat, sahabat radhiyallahu anhu. Sama juga sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Jadi maknanya kedua-dua hadis ini kita boleh jadikan hujah ataupun kita boleh guna pakai dalam kita menentukan sesuatu hukum selepas Al-Quran. Jadi maknanya mungkin Syafiqah sendiri dah biasa dengan kata orang tu istilah-istilah. Maknanya kalau pelajar yang pernah mengambil Al-Quran Sunnah, dia mesti tidak asing lagi, familiar lah sangat dengan istilah-istilah hadis mauquf, hadis marfu' kan. Jadi daripada kita matan itu kita dah tahu apakah dia marfu' dan apakah dia mauquf. Itu jelas penjelasan mengenai dengan apakah itu hadis marfu' dan juga hadis mauquf. Jelas sangat Ustaz. Kan ada satu hadis yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan ke, perbuatan ke, takrir, ataupun hadis marfu', hadis mauquf yang mana disandarkan kepada sahabat-sahabat. Jadi Ustaz, kita nak bagi ruang pada saat ini untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Terbaik. Didik TV KPM